Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, bersedia dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah kelas. Untuk hari ini kita masih lagi berada dalam tema 3, tenaga dan kelestarian hidup. Okey, bidang pembelajaran 7.0 cahaya dan optik. Okey, yang mana pada minggu lepas kita dah tengok standard kandungan 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Jadi hari ini kita nak tengok standard kandungan yang kedua dan terakhir dalam bidang pembelajaran 7.0 iaitu standard kandungan 7.2 peralatan optik. Okey, jadi kita nak tengok peralatan optik hari ini ya. Okey, yang mana dalam peralatan optik ni ada beberapa standard pembelajaran yang akan kita fokuskan pada hari ini. Okey, kalau kita tengok, kita ada 7.2.1 memerihalkan pembentukan imej akhir bagi teleskop dan juga mikroskop. Okey, 7.2.2 mereka bentuk dan membina teleskop ringkas. Okey, tapi yang ini kita tak pergilah secara PDPR. Okey, yang ini kita akan tengok insya-Allah bila kita dah buka sekolah nanti. Dan kita akan tengok juga 7.2.3 berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, jadi cikgu bersedia untuk teruskan PDPR kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Okey, kegunaan peralatan optik lazimnya dihubungkaitkan dengan jenis imej iaitu nyata ataupun maya dan juga saiz imej yang dibentuk oleh kanta. Okey, jadi kita ulang balik, kita imbas balik apa yang dikatakan sebagai imej nyata dan juga imej maya. Okey, imej nyata terbentuk apabila imej terbentuk di bahagian bertentangan dengan objek. Ini objek. Okey, ini imej. Okey, jadi jika objek dan imej berada pada bahagian yang bertentangan, kita kata imej itu adalah imej yang nyata. Okey, sekiranya imej itu berada ni kanta Okey, jadi objek duduk sebelah sini, tiba-tiba imejnya duduk di sebelah sini. Okey, dia duduk di bahagian yang sama. Okey, ini objek, ini imej. Dia duduk di bahagian yang sama. Jadi yang ini kita kata sebagai imej maya. Okey. Jadi peralatan optik dia berkaitan dengan jenis imej dan juga saiz imej. Saiz imej ni macam mana pula kita nak dapat apa yang menentukan saiz imej bagi sesuatu objek. Okey, saiz imej yang dibentuk oleh suatu kanta bergantung kepada kedudukan objek dari pusat kanta. Okey, jadi saiz imej ini, okey, kalau jenis imej tadi dia kedudukan imej sama ada bertentangan ataupun duduk pada bahagian yang sama dengan objek, saiz imej ni pula dia bergantung kepada kedudukan objek. Okey, di mana objek tu duduk. Okey, kita ada kita dah belajar, kita ada kanta. Okey, ini paksi kanta. Okey, ini pusat kanta dekat sini. Okey, jadi imej tu objek tu duduk di mana? Pada F, antara F dengan O ke, antara 2F dengan F ke. Jadi kedudukan imej ini yang akan menentukan saiz imej yang akan terbentuk nanti. Okey, contoh peralatan optik yang kita akan sentuh dalam subtopik 7.2. Okey, yang pertama kita akan tengok kanta pembesar. Okey, yang kedua kita akan tengok mikroskop dan yang ketiga kita akan tengok teleskop astronomi. Tetapi dalam buku teks awak tak ada nota berkaitan dengan kanta pembesar, tapi saya letak juga. Okey, saya akan tentu juga pasal kanta pembesar walaupun tidak ada dalam buku teks awak. Okey, jadi yang pertama kita nak tengok kanta pembesar. Okey, macam mana imej boleh terbentuk pada kanta pembesar ni? Okey, kanta pembesar ni fungsi dia apa sebenarnya? Okey, awak biasa tengok dalam rancangan-rancangan penyiasatan, cerita-cerita penyiasatan. Okey, detektif akan menggunakan kanta pembesar ni untuk mencari bukti-bukti, contohnya cap jari. Okey, jadi fungsi kanta pembesar ni adalah untuk menghasilkan imej yang lebih besar daripada objek. Okey, dia punya fungsi dia untuk menghasilkan imej yang lebih besar daripada objek.
Okey, objek berada pada kedudukan antara titik fokus dengan kanta. Okey, nak dapatkan satu image yang jelas, yang besar, yang jelas, yang tajam, yang sharp. Okey, objek itu perlu berada di antara F dan juga O, antara titik fokus F dan juga pusat kanta O. Dia mesti berada dekat antara sini. Okey. Image akan kabur jika kedudukannya melebihi panjang fokus kanta tersebut. Okey, kalaulah objek ni duduk di bahagian belakang, daripada pusat, daripada titik fokus, dia akan menghasilkan image yang kabur melebihi dia akan hasilkan image yang kabur. Jadi nak dapat image yang tajam, kita perlu menggerakkan kanta tu sehingga objek tu berada pada titik fokus hingga pusat kanta O. Dia mesti berada sini. Barulah kita akan dapat satu image yang jelas dan juga besar. Image yang terbentuk adalah dia punya ciri dia. Image yang terbentuk dia maya. Kenapa maya? Okey, tadi saya dah kata dia akan jadi maya jika image dan objek dia duduk pada bahagian yang sama. Ini kanta cembung. Okey, ini objek. Image tu berada di bahagian yang sama dengan objek, dekat sebelah sini. Dia akan terbentuk pada bahagian yang sama dengan objek. Dia akan jadinya maya. Okey, tegak. Okey, tegak dia punya orientasi dia sama. Okey, kalau ini ke atas, dia akan jadi tegak. Okey, kalau objek ke bawah, image ke bawah, dia akan jadi tegak juga. Okey, dia akan tengok. Tapi kalau objek ke atas, image ke bawah, dia akan jadi songsang. Okey, dah. Cikgu lawak semula Dia akan jadi macam ni. Kalau objek dengan image sama-sama ke atas, dia akan jadi tegak. Kalau image sama-sama dengan objek kat bawah, okey, objek ke bawah, image juga ke bawah, dia akan jadi tegak juga. Okey, tapi kalau objek ke atas, image ke bawah, ini dia akan jadi songsang. Okey, image lebih besar daripada objek. Okay, jadi ini adalah ciri bagi image yang terbentuk bagi kanta pembesar. Okey, ini contoh je lah. Okey, kita akan nampak objek tu akan jadi lebih besar daripada image tu akan jadi lebih besar daripada objek. Dia akan jadi lebih besar dan juga lebih jelas. Okey, seterusnya kita nak tengok mikroskop. Okey, mikroskop ni biasa kita guna dekat mamal lah. Okey, jadi apa fungsi mikroskop? Okey, mikroskop fungsi dia untuk membesarkan saiz objek seni dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya mikroorganisma ataupun sel. Okey, jadi kita nak tengok dengan mata kasar, kita tak nampak. Jadi kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat. Sebab apa? Sebab mikroskop dia dapat membesarkan saiz objek. Okey, mikroskop ni akan dia menggunakan dua kanta. Okey, dia menggunakan dua kanta. Okey, kanta objek dan juga kanta mata. Okey, di mana kedudukan kanta objek dengan kanta mata? Okey, kalau awak masih ingatlah mikroskop dekat ni. Okey, kan dah lama tak pergi sekolah, mikroskop pun lupa macam mana gayanya. Okey, jadi yang ini dekat bawah ini adalah kanta objek. Dan yang atas ini adalah kanta mata, yang kita letak mata kita lah untuk kita melihat. Okey, jadi ini adalah kanta mata, ini adalah kanta objek. Okey, kanta objek ni dia menggunakan kanta cembung. Okey, yang mempunyai panjang fokus yang pendek. Okey, dia menggunakan kanta cembung. Okey, yang mempunyai panjang fokus yang pendek. Okey, nak dapat panjang fokus yang pendek, dia akan menggunakan kanta cembung yang tebal. Okey, menghasilkan image yang nyata, songsang dan lebih besar, yang mana image tu nanti akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey, image yang terhasil akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey, tak faham, nanti kita akan tengok gambar. Kita akan tengok gambar rajah sinar, awak akan lebih faham daripada gambar rajah sinar nanti. Okey, jadi kanta mata pula macam mana? Kanta mata juga menggunakan kanta cembung. Okey, jadi kanta objek dengan kanta mata dua-dua menggunakan kanta cembung, yang mana kanta mata ni dia punya kanta cembung dia tu, dia mestilah panjang fokus yang panjang. Okey, panjang fokus bagi kanta cembung yang mestilah panjang. Macam mana nak dapat kanta cembung yang panjang fokus dia panjang? Jadi dia punya kanta dia kena nipis. Okey, jadi bila dia pakai kanta cembung yang nipis, panjang fokus dia akan jadi panjang.
Okey, kanta mata menghasilkan imej maya songsang dan lebih besar. Okey, imej ini yang kita akan tengok. Okey, imej ini yang kita akan nampak. Okey, imej yang terbentuk adalah maya, songsang dan imej lebih besar daripada objek. Okey, jadi kita nak lebih faham, kita perlu tengok pada gambar rajah sinar. Okey, sebelum kita pergi pada gambar rajah sinar bagi mikroskop, cikgu nak awak fahamkan dua gambar rajah sinar yang awal ni dulu. Sebab dua ni kita akan gabungkan menjadi satu. Okey, kalau awak tak faham, awak akan nampak sangat crowded, sangat complicated sangat dia punya gambar dia. Okey, jadi kita akan tengok, kita akan pecahkan dulu untuk kanta objek dengan kanta mata. Okey, jadi bila kita nak ke gambar rajah sinar, kita akan mulakan dengan kanta objek dulu. Okey, dia akan masuk kanta objek dulu. Okey, jadi untuk kanta objek, bila kita nak tengok mikroskop, kita perlu letakkan objek tu di antara F dan 2F. Objek tu perlu berada antara titik fokus dengan 2F ni, 2 titik fokus lah. Okey, ini kanta objek. Kita ada kanta objek yang mana kita ada titik fokus F dan juga 2F. Okey, jadi objek tu berada antara sini, daripada sini sampai sini. Okey, kita ada satu objek di sini. Okey, kita lukis gambar rajah sinar macam biasa. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita buat, daripada puncak objek selari dengan paksi utama sehingga paksi kanta. Okey, kemudian dia perlu memotong titik fokus di sebabkan kanta sembung ni adalah kanta penumpu, dia akan potong F situ. Okey, jangan lupa anak panah, mesti kena letak anak panah ya. Tak ada anak panah, bakal awak boleh hilang. Okey, kemudian yang kedua, daripada puncak objek memotong pusat kanta. Okey, straight kita akan dapat satu persilangan, yang mana persilangan ini adalah imej. Okey, yang mana persilangan ini adalah imej bagi kanta objek. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya ciri imej bagi kanta objek ini, dia punya kedudukan dia lebih jauh daripada 2F. Okey, kedudukan dia lebih jauh daripada 2F. Okey, ni 2F, dia lebih jauh daripada 2F. Okey, ciri dia yang pertama, nyata. Okey, kenapa nyata? Sebab objek duduk dekat sebelah sini, imej duduk dekat sebelah sini. Ni kanta. Okey, jadi bahagian yang berbeza. Jadi bila bahagian berbeza, dia akan jadi nyata. Okey, songsang. Okey, songsang. Kenapa songsang? Sebab objek ke atas, imej ke bawah. Songsang. Okey, yang ketiga, dibesarkan. Okey, imej dibesarkan. Jadi ini ciri imej yang akan terhasil daripada kanta objek. Okey, seterusnya kita nak tengok kanta mata pula. Apa yang berlaku pada kanta mata? Okey, okey, jadi kita ada objek tadi. Okey, objek tadi imej yang tadi itu di ke bawah kan. Jadi imej tu kita akan jadikan sebagai objek bagi kanta mata. Okey, nanti kita akan tengok bila kita gabungkan, awak akan nampak lebih faham. Okey, sama juga. Yang pertama, kita lukiskan gambar rajah sinar, garis yang selai dengan paksi kanta dan memotong titik fokus. Okey, yang kedua, garis daripada puncak objek melalui pusat kanta. Okey, kalau kita nampak dia semakin dekat atas ni, dia semakin membesar kan, dia tidak akan bersambung, betul tak? Jadi kita gariskan ke bawah, dapat tak sambungan? Okey, jadi kita akan dapat sambungan dekat situ. Okey, jadi kita akan dapat sambungan dekat belakang dia. Okey, dapat sambungan dekat belakang di imej dia. Jadi imej dia macam mana? Kedudukan imej lebih jauh daripada F. Okey, lebih jauh daripada F. Dia punya ciri dia, okey, yang pertama, maya. Okey, kenapa maya? Sebab kalau tengok dekat sini, sini objek, sini imej. Saya dah kata tadi, bila objek dan imej berada pada bahagian yang sama, dia akan jadi maya. Okey, yang kedua, imej ini tegak. Walaupun kita tengok imej dia ni ke bawah, dia tegak. Kenapa dia tegak? Sebab saya kata tadi, dia punya orientasi dia sama. Okey, kalau sini dia ke bawah, yang ini pun ke bawah, maksud dia tegak. Okey, saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Okey, kalau objek ke atas, imej juga ke atas, dia akan jadi tegak. Okey,
Kalau objek ke atas, ke bawah, image juga ke bawah, dia juga akan jadi tegak. Ini dia akan jadi tegak. Kedua-dua dia ni akan jadi tegak. Macam mana nak dapat songsang? Songsang apabila ke orientasi objek dan juga image dia tak sama. Okey, satu atas, satu bawah, ataupun satu bawah, satu atas. Yang ini bawah akan jadi songsang. Jadi kalau kita tengok dekat sini, objek ke bawah, image juga ke bawah, jadi dia punya ciri dia adalah tegak. Okey, macam mana pula dengan saiz dia? Saiz dia dibesarkan. Okey, jadi saiz dia dibesarkan. Okey, jom kita tengok. Kalau kita gabungkan pula gambar gajah sinar antara kanta objek dan juga kanta mata. Okey, kita ada dua, kanta objek dan kanta mata. Kalau kita tahu dekat sini, kanta objek yang ini dia tebal. Kenapa dia tebal? Sebab kita nak jarak fokus dia, titik fokus dia, dia punya panjang fokus dia pendek. Okey, mana kanta mata kita perlukan panjang fokus yang lebih panjang. Jadi kita guna yang nipis. Okey, nampak beza kat situ? Yang ini tebal, yang ini nipis. Okey, jadi tadi kita kata objek tu perlu berada antara F dan 2F. Jadi objek berada di sini. Okey, objek berada di sini. Okey, jadi kita buat gambar gajah sinar yang pertama. Okey, jadi daripada puncak objek selari dengan paksi utama sampai ke kanta objek, paksi kanta objek menumpu pada titik fokus. Okey, yang kedua daripada puncak objek melalui pusat kanta. Okey, kita akan dapat persilangan dekat sini. Okey, jadi yang ini adalah image pertama. Okey, image pertama. Yang mana image pertama ini dia akan bertindak sebagai objek. Okey, objek bagi kanta mata pula. Sebab kita ada dua kanta tadi kan. Jadi bila dah terbentuk image yang pertama, image ni akan jadi objek bagi kanta mata pula. Okey, jadi yang ini pula kita buat. Okey, gariskan sama juga sampai pasi kanta mata. Potong titik fokus kat sebelah situ. Okey, daripada puncak objek potong pusat kanta. Okey, jadi kita gariskan ke bawah, kita akan dapat satu persilangan dekat situ. Okey, jadi persilangan dekat sini ini adalah image akhir yang kita akan nampak. Okey, jadi ini adalah image akhir yang akan kita nampak, yang mana dia punya sifat dia. Okey, sifat dia tadi, okey, dia duduk sama bahagian dengan objek tadi kan. Jadi dia akan jadi maya. Okey, kemudian orientasi dia yang bawah, yang ini juga ke bawah, dia akan jadi tegak. Okey, yang ketiga saiz dia. Nampak saiz dia dah nampak sangatlah dibesarkan. Okey, dibesarkan. Okey, dibesarkan. Okey, jadi kita akan dapat image akhir di bahagian situ. Kita akan nampaklah mikroorganisma yang kita nak perhatikan tadi. Okey, jadi cikgu harap awak fahamkan yang tu. Kalau tak faham, awak ulang balik semula bahagian yang ini sampailah awak faham. Okey, jadi ini adalah mikroskop. Okey, jadi untuk kita mikroskop, kita ada satu benda yang kita kena tengok, iaitu kuasa pembesaran. Okey, kuasa pembesaran tu maksudnya macam kita nak besarkan objek itu tu banyak mana. Okey, macam mana kita boleh kira kuasa pembesaran ni kita boleh kira. Okey, dia ada formula dia. Apa dia formula dia? Okey, kuasa pembesaran bagi mikroskop sama dengan kuasa pembesaran bagi kanta objek darab dengan kuasa pembesaran bagi kanta mata. Kita darabkan saja. Okey. Contohnya kat sini kita ada sebuah mikroskop dengan kanta mata mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Okey, ada ayat tak habis tu. Hitung kuasa pembesaran mikroskop tersebut. Okey, cikgu tambah kat sini lah. Okey, dia kata hitung kuasa pembesaran objek tersebut, pembesaran mikroskop tersebut.
Okey, jadi macam mana kita nak buat? Senang sahaja. Kita tengok dulu. Yang pertama kita salin dulu formula kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Oh, panjang sangat Okey, jadi sama dengan kuasa pembesaran kanta objek ni kita nak ambil pada mana? Dalam soalan. Kuasa pembesaran kanta objek bagi kuasa pembesaran 40 kali. Jadi 40. Darabkan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Kuasa dengan kanta mata bagi kuasa pembesaran 4. Okey, darab 4. Okey, tekan kalkulator ke? Tak payah. 4 darab 4 16 kosong. Okey, jadi jawapan dia adalah 160 kali. Okey, kuasa pembesaran dia adalah 160 kali. Okey, jadi kita harap faham yang itu. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok teleskop. Okey, yang alat optik yang ketiga, yang terakhir adalah teleskop. Okey, fungsi dia untuk melihat objek yang jauh kelihatan lebih dekat, lebih besar dan lebih jelas. Okey, menggunakan dua kanta cembung. Sama juga macam mikroskop, teleskop juga ada dua kanta cembung. Okey, iaitu kanta objek dan juga kanta mata. Okey, yang mana cuma yang beza dekat sini, kanta objek dia kanta cembung yang mengandungi panjang fokus yang panjang. Okey, dia terbalik dengan mikroskop. Kalau mikroskop, kanta objek dia panjang fokus dia pendek. Teleskop kanta objek dia panjang. Jadi teleskop kanta objek dia adalah kanta cembung yang nipis. Mikroskop kanta objek dia kanta cembung tebal. Dia berbeza dekat situ ya. Okey, objek jauh difokus dan membentuk imej nyata mengecil dan titik fokus. Okey, sama juga imej ini akan menjadi objek bagi kanta mata. Kanta mata kanta cembung yang mengandungi panjang fokus yang pendek, iaitu kanta cembung yang tebal. Okey, bertindak sebagai kanta pembesar untuk memastikan imej maya songsang dan membesar pada infinity. Okey, jadi ini contoh dia pembentukan imej air pada teleskop. Dia sama juga kita akan tengok asing dulu kanta objek kanta mata, lepas tu kita gabungkan antara dua tu lah. Okay, jadi kita nak guna teleskop ni, kita nak tengok objek yang sangat jauh. Okay, jadi objek yang sangat jauh, dia punya gambar rajah sinar dia macam mana? Okay, yang pertama, objek tu berada di infinity Okay, jadi yang pertama, kita akan membentuk dua garis selari. Okay, garisan yang pertama dia akan memotong apa kita kata pusat kanta. Okey, dia akan memotong pusat kanta. Okey, garisan yang kedua dia akan memotong okey, yang kedua dia akan memotong titik fokus. Okey, dia akan memotong titik fokus, kemudian sampailah dekat paksi kanta. Okey, kemudian dia akan selari. Okey, dia akan selari dengan paksi kanta. Yang biasanya kita selari dulu baru kita potong titik fokus, betul tak? Okey, yang ini kita potong titik fokus dulu baru kita selari. Sebab apa? Sebab objek tu berada di infinity. Objek tu terlalu jauh, berada di infinity. Okey, jadi image yang terbentuk nanti dia akan terbentuk pada titik fokus. Okey, image yang terbentuk akan terbentuk pada titik fokus, tetapi pada bahagian yang berbeza. Okey, jadi objek duduk dekat sini, image-nya duduk dekat sini. Okey, jadi image akan berada pada F. Okey, image akan berada pada F. Ciri-ciri image, okey, nyata. Nyata sebab apa nyata? Sebab objek di
sini, objek di sini, image di sini. Pada bahagian yang berbeza dia jadi nyata. Songsang, kenapa songsang? Kalau kita tengok objek ni daripada atas, manakala image ni duduk bawah, dia akan jadi songsang. Okey, kemudian dikecilkan. Okey, dikecilkan dia punya saiz dia. Okey, ini adalah kanta objek. Jadi image ini, okey, image ini dia akan jadi objek nanti. Okey, dia akan jadi objek. Objek bagi apa? Objek bagi kanta mata. Okey, jom kita tengok kanta mata pula. Okey, jadi kanta mata tadi, okey, ini adalah kanta mata. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, image pada kanta objek tadi dia duduk pada F kan. Okey, jadi image tu berada pada F kanta mata. F kanta mata dengan F kanta objek dia perlu sama. Jadi kita akan tengok. Okey, jadi yang pertama sama je, kita gariskan selari dengan paksi utama sampai paksi kanta, kemudian memotong titik fokus. Okey, yang kedua daripada puncak objek memotong pusat kanta. Okey, tak nampak kan, kita tak nampak kat mana dia akan bersambung. Jadi kita panjangkan garis ke bawah, sama juga tak nampak dia akan bersambung di mana. Jadi adakah akan ada image yang terbentuk? Ada, image ada terbentuk, tapi kat mana? Dekat infinity, jauh juga. Okey, image akan berada pada infinity, tapi kita boleh nampak dengan teleskop tu. Ciri-ciri dia macam mana? Okey, yang pertama dia maya. Kenapa dia maya? Okey, sebab dekat sini objek, okey, kemudian image berada dekat kawasan sini, area sini, di bahagian infinity, di infinity, tetapi di bahagian yang sama dengan objek. Jadi dia adalah maya. Okey, kemudian dia tegak. Kenapa dia tegak? Macam saya kata tadi, orientasi dia sama. Kalau kita tengok dekat sini, objek duduk ke bawah. Jadi yang ini pun image dia duduk di bahagian bawah sini. Okey, jadi dia akan jadi tegak dan juga dibesarkan. Okey, jadi dia dibesarkan. Okey, jadi ini adalah image bagi teleskop. Okey, jom kita sambung dia punya gambar gajah sinar bagi kedudukan kanta. Okey, kalau perasan dekat sini, titik fokus bagi kanta objek dan titik fokus bagi kanta mata. O untuk objek, I untuk eye mata. Dia berada pada titik yang sama. Dia perlu adjust dia punya kanta mata tu supaya titik fokus dia berada di atas titik fokus kanta objek. Okey, sebab apa? Kejap saya akan terangkan. Okey, sinar tuju sedari daripada objek yang jauh macam tadi. Yang pertama dia akan potong titik fokus, kemudian sampai paksi kanta, kemudian dia akan garis selari dengan paksi utama. Okey, yang kedua dia akan memotong pusat kanta terus sehingga bersilang dengan sinar yang pertama tadi. Okey, ini saya terlupa ni. Bukan terlupa sebenarnya, susah nak buat anak panah daripada sini tau. Jadi saya buat anak panah, saya lukis sendirilah anak panah. Okey, jadi kemudian kita akan dapat image yang pertama. Image yang pertama dia akan jatuh di atas titik fokus. Dia mesti jatuh di atas titik fokus. Okey, dia wajib jatuh di atas titik fokus. Okey, jadi kita akan dapat image yang pertama, yang mana saya ulang balik semula, image pertama ini akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey, dia akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey, jadi kita akan tengok, kita akan buat gajah sinar yang kedua. Daripada puncak objek selari dengan paksi. Okey, daripada puncak objek memotong pusat kanta. Okey, dia potong kat situ dulu. Tak apalah, sama sahaja mana-mana pun. Okey, yang kedua daripada puncak objek selari dengan paksi utama sampai pada paksi kanta. Okey, kemudian memotong fokus kanta mata. Okey, dia akan selari, dia tidak akan bersambung kat belakang ni lah. Okey, jadi kita akan gariskan ke hadapan. Okey, jadi kita akan dapat image yang akhir. Okey, image akhir di infinity. Okey, kedudukan dia di infinity. Okey, dia punya ciri dia, kita ulang balik semula. Ciri dia maya. Kenapa maya? Sebab dia duduk di bahagian yang sama, kemudian dia tegak. Okey, dan juga dibesarkan.
Okey, jadi ini adalah gambar lajak sinar bagi pembentukan teleskop. Kalau tak faham, ulang balik bahagian ini sampai awak faham ya. Ataupun kalau tak faham, tolong respon dalam grup Telegram supaya saya dapat jawab apa yang awak tak faham. Okey, tadi saya katakan kena fokus bagi kanta objek dan juga fokus bagi kanta mata, dia perlu berada di atas titik yang sama. Dia perlu berada di atas titik yang sama. Kenapa? Okey, keadaan ini kita panggil dia sebagai pelarasan normal. Okey, pelarasan normal. Okey, jadi kita kena adjust kanta mata tadi supaya berada di atas titik fokus kanta objek. Jadi bila dia dah duduk pada titik yang sama, kita katakan keadaan itu adalah pelarasan normal. Kenapa kita kena perlukan pelarasan normal? Sebab pelarasan normal, bila dia berada dalam keadaan pelarasan normal ini, image yang terbentuk tu kita akan nampak dengan lebih jelas. Okey, kalau buku dia kata image dilihat dalam keadaan yang lebih selesa. Selesa macam mana tu? Okey, maksudnya image tu jelas lah. Kita boleh nampak dia dengan jelas, dengan tak kabur. Kita boleh nampak betul lah. Kita nampak dengan elok lah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia berada pada pelarasan normal? Okey, jadi teleskop tu dia berada pada pelarasan normal apabila jarak di antara kanta objek dengan kanta mata tu sama dengan titik fokus, panjang fokus bagi kanta objek dan tambah dengan panjang fokus bagi kanta mata. Okey, katalah kanta objek. Okey, kanta objek dia punya FO dia, panjang fokus dia adalah 5 cm. Okey, panjang fokus bagi kanta mata 3 cm. Okey, jadi jarak antara kanta objek dengan kanta mata dia mestilah 8 cm. Okey, jarak daripada sini sampai sini dia mestilah 8 cm. Okey, jadi kita tahulah yang ini 5 sampai sini 5, dari sini sampai sini 3. Okey, jadi kita katakan dia sebagai telah berada dalam keadaan pelarasan normal. Okey. Kalau ada soalan tu kita tambah saja, tak ada masalah. Okey, dalam kutiap awak dia tak ada soalan. Okey, tapi dalam latihan nanti kita ada soalan. Okey, jadi kita dah tengok yang terakhir, aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, kita tengok dalam kamera DSLR. Apa dia DSLR? Digital Single Lens Reflex dengan dua kanta yang berbeza. Okey, kemudian kita nak tengok juga dalam kamera litar tertutup CCTV beresolusi tinggi dan juga kamera litar tertutup CCTV. Sorry, dia ni bukan kamera ni. Kamera pengintip di dalam alat keselamatan. Okey, kita tengok kanta dalam kamera pengintip dalam alat keselamatan. Ini contoh dia dengan gambar dia lah. Okey, perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Okey, kalau dulu kanta dia tebal. Okey, tetapi sekarang ni dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi sekarang, kanta yang terhasil itu sangat nipis. Okey, hanya setebal beberapa milimeter sahaja. Okey, jadi bila sangat nipis, sebab itulah kita boleh dapat telefon yang nipis tapi dia punya gambar, kualiti gambar dia cantik kan. Sebab apa? Sebab kanta yang digunakan tu sangat nipis. Okey, nipis yang macam mana? Okey, kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja. 1 mikron bersamaan dengan 0.001 milimeter. Okey, kalau awak tengok dekat pembaris,
Pembaris tu tak ada milimeter. Okay, kalau tak kat pembaris 1 milimeter tu kecil kan, kecil je 1 milimeter. Ini 0.001 milimeter. Okay, jadi kita nampak sangat-sangat nipis. Okay. Panjang fokus kanta dalam kamera DSLR mempengaruhi medan penglihatan. Okay, kalau biasa main dengan kamera yang besar tu, awak boleh adjust besar mana medan penglihatan bagi kamera tersebut. Okay, semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Okay, jadi kalau kita tahu dekat sini contoh dia. Okey, image kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 70 mm dari jarak 15 meter. Okey, maksud dia fotografer duduk sejauh 15 meter daripada taman ni. Okey, 15 meter. Okey, dan menggunakan panjang fokus 70 mm. Okey, dia akan nampak gambar macam ni. Okey, tapi kalau dia menggunakan panjang fokus yang berbeza tetapi dia duduk di tempat yang sama, daripada sini, daripada taman kepada fotografer ni tetap 15 meter, dia tidak bergerak. Fotografer tu dia tak bergerak, tetapi dia adjust dia punya panjang fokus. Okey, daripada 70 mm kepada 24 mm. Jadi kita akan tengok panjang fokus dia semakin pendek. Okay, tetapi dia punya medan penglihatan dia lebih luas. Okay, jadi kalau kita tahu kat sini, kita hanya akan dapat yang ini saja. Tapi kalau kita guna panjang fokus yang lebih pendek, kita akan dapat gambar yang lebih besar. Okay, medan penglihatan dia lebih luas. Okay, tetapi gambar dia kurang jelas lah sebab dia makin jauh ke belakang. Okay, gambar dia sebab dia makin jauh ke belakang. Okay, tetapi medan penglihatan dia lebih besar, lebih luas. Okay, jadi tamat untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan yang awak tak faham, tolong tanya saya. Okey, jadi saya akan jawab dalam grup Telegram. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, tolong jawab praktis formatif 7.2, kemudian hantar kepada cikgu untuk cikgu semak dan rekod awak punya PBD awak. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.